Korang tahu tak, selain daripada Palestin, saudara kita dekat Patani pun tengah berjuang untuk dapatkan kemerdekaan diorang. Dan korang tahu tak betapa bestnya jadi rakyat Sweden? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Hari tu masa aku cari buku yang berkaitan dengan sejarah Langkah Sukar atau Patani atau mana-mana kerajaan Melayu lama, aku terjumpa lah dengan buku ni. Aku pun ambil lah buku ni sebab aku ingatkan buku ni cerita pasal sejarah Patani, macam kisah masa zaman pemerintahan 4 ratu Patani, iaitu Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Unggu dengan Ratu Kuning. Sebab aku excited juga nak tahu macam mana keadaan sebuah kerajaan Melayu yang diperintah oleh ratu, bukannya raja, sampai boleh jadi satu kerajaan yang hebat satu masa dulu. Bila aku baca bab pertama buku ni, rupanya buku ni bukan buku sejarah, tapi lebih kurang macam buku autobiografi tentang seorang pejuang kemerdekaan Patani. Aku dah tepuk dahi ya sebab dah salah ambil buku, tapi dah halang ada ni, baca je lah kan. Bila aku dah baca sampai habis, aku tertarik dengan beberapa perkara dalam buku ni dan aku rasa patut aku kongsikan dengan korang semua. Maka hari ni aku nak ceritakan secara ringkas pasal seorang pejuang Patani yang bernama Abdul Fattah dan juga Patani United Liberation Organisation, PULO. Abdul Fattah Ismail dilahirkan pada 4 September 1958 dekat Jelutong, Mukim Gajah Mati, daerah Bachok, wilayah Narathiwat, Thailand. Beliau merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik, 2 adik lelaki dan 2 adik perempuan. Ayah beliau bernama Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Sumat. Ayah beliau ni adalah penolong kepada tuan guru pondok. Selain tu, ayah beliau juga selalu menyampaikan kuliah dekat masjid-masjid dekat sekitar Patani. Ayah beliau telah meninggal dunia pada 2 Ogos 2007. Ibu beliau pula bernama Haja Aminah, seorang suri rumah yang banyak habiskan masa ajar Al-Quran dekat student-student perempuan. Daripada kecil lagi, Abdul Fattah ni dah rajin ikut dan dengar kuliah ayah beliau baik dekat rumah, surau ataupun masjid. Masa umur 7 tahun, Abdul Fattah masuk sekolah kebangsaan Thailand sebab benda ni dah termaktub dalam undang-undang Thailand yang mewajibkan anak-anak kelahiran Thailand mesti masuk sekolah kebangsaan Thailand. Tapi kan, masa tu kebanyakan anak Patani ni tak ada hati nau nak pergi sekolah kebangsaan Thailand ni sebab diorang tak berapa suka dengan pemerintah Thailand pada masa tu. Masa beliau kecil, wujudnya Barisan Nasional Pembebasan Patani atau sekarang ni dikenali sebagai Barisan Islam Pembebasan Patani, BIPP, yang menentang kerajaan Thailand secara ketenteraan. Antara nama yang famous dalam kalangan masyarakat Patani, lagi-lagi dalam kalangan penduduk kawasan Bukit Buduk, ialah Tok Pak Yeh, Ketua Angkatan Tentera BIPP. Selain tu ada Pak Long Ya, Pak Sudaud, Mak Deres Cik Mat, Mat Esa dengan Husin Tok Kulat. Sepanjang beliau membesar dekat Patani, ada 2 peristiwa pentempuran yang berlaku dekat kawasan kampung Abdul Fattah. Peristiwa pertama ni berlaku masa musim laksa. Tahu tak hari laksa ni hari apa? Hari laksa ni adalah satu budaya masyarakat Melayu Patani yang akan hidangkan laksa dekat jiran-jiran dengan budak-budak pondok. Dan aku rasa budaya ni patut diterapkan dekat masyarakat Melayu Malaysia, lagi-lagi zaman sekarang ni. Sebab daripada amalan ni, kita boleh mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan jiran-jiran, orang kampung. Zaman sekarang ni pula, punya letak campur orang, jiran pun kadang-kadang tak kenal siapa. Balik pada cerita Abdul Fattah ni tadi, ada satu hari ni masa Abdul Fattah tengah syok makan laksa dekat kampung sebelah, beliau dengar ada bunyi tembakan yang sangat kuat. Bila dah berhenti bunyi tembakan tu, Abdul Fattah pun tengoklah apa yang dah jadi kan. Rupanya pertempuran tu jadi dekat kampung beliau sendiri. Lebih kurang 5-6 orang pejuang daripada kumpulan Pak Sudaud dah gugur syahid. Diorang ni kena serang masa tengah makan laksa dekat satu rumah yang dekat dengan jalan utama kampung tu. Peristiwa kedua pula berlaku masa sebelum subuh, masa orang tengah terbongkang tidur lagi lah. Pertempuran ni lama sikit, nak dekat 2-3 jam juga. Lepas dah habis tembak-menembak, orang kampung pun terus keluar beramai-ramai nak tengok apa yang dah jadi. Diorang tengok hampir semua ahli kumpulan Pak Long Ya dah gugur syahid juga. Jadi untuk pengetahuan korang semua, masa zaman Malaysia baru je merdeka, diorang ni masih lagi berperang untuk dapatkan kemerdekaan Patani. Bila dah naik remaja, Abdul Fattah sambung belajar dekat sekolah At-Tarkiyah Islamiah Narathiwat yang ada aliran agama dengan kebangsaan. Sekolah ni juga famous sebab selalu bagi beasiswa untuk best student yang nak sambung belajar dekat luar negara macam Madinah, Kuwait dengan Qatar.
besar. Setiap hari Abdul Fattah kena pergi sekolah naik bas pukul 6 pagi sebab sekolah tu jauh gila daripada rumah beliau. Bila time balik pukul 6 petang barulah sampai rumah. Macam tu lah rutin harian Abdul Fattah selama 3 tahun. Masa dekat sekolah, Abdul Fattah ni salah seorang best student dan aktif juga dalam sukan. Walaupun dalam keadaan keluarga yang serba daif, beliau ni sanggup nak tempuh semua dugaan hidup demi nak belajar dekat sekolah. Disebabkan benda ni lah, Abdul Fattah nekat nak memperjuangkan nasib orang Melayu Patani. Beliau ni pegang kuat satu prinsip ni yang mana seorang pemimpin ni wajib dahulukan kebajikan rakyat. Diri sendiri ni last sekali. Tapi beliau memang frust teruk bila tengok ramai pemimpin yang lebih nakkan kuasa dengan duit sampai sanggup gadai maruah, khianat kawan sendiri dan yang paling teruk sanggup belakangkan agama. Lepas dah 3 tahun, beliau pun habis belajar bahagian kebangsaan dekat Sekolah At-Tarqiyyah Islamiah. Kalau beliau nak sambung belajar lagi, beliau kena pergi dekat sekolah kebangsaan yang lain. Tuhan nak tolonglah orang kata, kebetulan Sekolah Kebangsaan Wilayah Naratiwat buat pula sekolah waktu petang. Jadi waktu pagi tu Abdul Fattah boleh belajar agama dekat Sekolah At-Tarqiyyah Islamiah. Nak jadikan cerita, ada satu hari ni pengetua Sekolah At-Tarqiyyah Islamiah Ustaz Omar Taib offer dekat Abdul Fattah untuk sambung belajar dekat Damsyik Syria. Beliau akan dapat beasiswa tapi costing nak pergi tu kena tanggung sendiri lah. Lepas dah bincang dengan family, ayah beliau suruh pergi dan berjanji akan cari modal untuk tanggung kos perjalanan beliau. Mak ayah Abdul Fattah ni jual semua barang berharga yang diorang ada. Lepas tu kutip sumbangan dekat family lain, saudara mara dengan orang kampung. Bila duit dah cukup, Ustaz Omar Taib pun settlekan segala urusan nak pergi ke Damsyik tu. Jadi pada hari terakhir Ramadan tahun 1974, masa umur 17 tahun, Abdul Fattah pun gerak pergi Damsyik Syria. Beliau gerak naik kereta api daripada stesen Tanjung Emas pergi ke Bangkok. Dari Bangkok beliau fly pergi ke Kahirah, Mesir. Untuk pengetahuan korang, Abdul Fattah ni memang tak pernah travel. Alih-alih kena travel seorang-seorang. Memang pisang lah. Masa sampai dekat immigration airport Mesir, Abdul Fattah ni tak bawa pasport sebab beliau simpan dekat dalam beg kargo. Nasib baik ada senior student Patani yang tengah belajar dekat Mesir tolong beliau ni. Diorang pun settlekan semua urusan sampai Abdul Fattah ni boleh keluar. Dan diorang bawa Abdul Fattah ni pergi rumah Patani dekat Mesir. Dalam masa seminggu beliau dekat sana, Abdul Fattah sempat melawat Muzium Firaun dengan ziarah masjid dengan makam Imam Asy-Syafi'i. Lepas seminggu, barulah beliau fly pula pergi ke Damsyik Syria. Sampai je dekat sana, beliau telah dijemput oleh beberapa orang senior student. Mula-mula Abdul Fattah ni impress gila dengan benda baru yang beliau tengok dekat Damsyik. Bila dah sampai dekat ujung bandar, diorang semua turun bas dan masuk dekat satu lorong kecil ni. Rumah-rumah kat situ beliau tengok memang daif, lama dan serba kekurangan. Bilik air dalam rumah tu aku cakap engkau boleh guna untuk buang air kecil je. Kalau nak buang air besar kena pergi masjid yang terdekat. Engkau bayangkan. Katil nak tidur pun kena kongsi 3 orang. Rupanya itulah asrama yang Abdul Fattah kena duduk sepanjang beliau belajar dekat sana. Beliau ingat hidup dekat Patani ni dah cukup susah dah. Rupanya dekat Syria lagi susah. Jadi mula-mula tu Abdul Fattah ni susah nak adapt dan start rasa homesick. Tapi beliau sedar yang beliau dah tak boleh nak patah balik dah. Nak tak nak kena hadap je semua benda ni sampai habis belajar. Disebabkan tak ramai student Patani dekat Syria yang dapat beasiswa, jadi diorang ni akan share semua benda yang diorang ada termasuk makanan dengan duit. Disebabkan kesusahan ni Abdul Fattah belajar pasal kehidupan dan juga perjuangan. Lepas nak dekat sebulan settlekan urusan nak belajar, sekali lagi Abdul Fattah terkejut dan frust nonggeng sebab terpaksa masuk balik sekolah rendah. Nak tak nak, Abdul Fattah terpaksa juga follow sistem pembelajaran Syria untuk pelajar asing yang nak belajar dekat Syria. Sebab kerajaan Syria nak pastikan pelajar asing ni boleh kuasai bahasa Arab dengan cekap. Barulah mudah nak berkomunikasi, seterusnya memudahkan proses nak belajar tu. Abdul Fattah dengan 5 orang lagi student Patani terpaksa bersekolah dengan budak yang lagi muda. 3 tahun dekat sekolah rendah, 3 tahun dekat sekolah menengah. Total kena belajar 6 tahun dulu dekat sekolah Syria, baru kau boleh sambung belajar dekat universiti. Walaupun fresh, Abdul Fattah tetap bersyukur. Sebab sekarang ni beliau sangat fasih bercakap dan mahir menulis dalam bahasa Arab. Masa pertengahan tahun 70-an, Abdul Fattah start kenal dengan Patani United Liberation Organisation (PULO) yang diasaskan oleh Tengku Bira Kota Nila atau lebih dikenali sebagai Bapa Kadir Abdul Rahman. Tengku Bira ni baru habis belajar dalam ijazah sarjana sains politik dekat India. Kemudian beliau berhijrah pergi ke Mekah untuk kumpulkan alim ulama dengan orang Patani Mekah untuk tubuhkan PULO pada 22 Januari 1968. Jadi sekitar tahun 1975 dengan 76, Tengku Bira ni selalu datang Damsyik untuk dapatkan manpower dengan sokongan daripada student Patani. Student Patani dekat Damsyik senang nak accept PULO sebab PULO ni fight untuk kebebasan Patani. Jadi masa tu banyak student Patani termasuk Abdul Fattah angkat bai'ah untuk join PULO. Perjuangan PULO ni juga diterima baik oleh kerajaan Syria. Benda ni dah bagi kelebihan dekat student Patani dekat Damsyik. Seterusnya menaik taraf hidup diorang. Masa cuti SEM, student-student Patani ni akan pergi latihan ketenteraan dengan pejuang Palestin, macam latihan fizikal dengan pengendalian senjata. Kalau diorang tak ada training, kebanyakan student Patani akan pergi Arab Saudi atau Mekah untuk cari duit lebih,
macam ambil upah jahit baju jubah Arab atau pasang kancing baju. Dalam tempoh ni juga, Abdul Fattah ni selalu dilantik jadi exco dalam Persatuan Pelajar Patani sebab beliau ni dilihat ada ciri-ciri kepimpinan. Melalui pelantikan nila, beliau dapat ilmu dan pengalaman untuk manage sebuah organisasi. Pada tahun 1975 berlaku satu peristiwa berdarah dekat Masjid Patani Darussalam. Semuanya berpunca bila ada tentera Thailand tangkap budak-budak Patani ni. Lepas tu, diorang ni kena tembak dekat jambatan kota antara Saiburi dengan Bacok Naratiwat. Tapi tentera Thailand ni tak tahu, salah seorang dari budak yang diorang tembak tu dapat survive. Budak tu pun cerita apa yang dah jadi dekat orang-orang Patani. Jadi benda ni dah mendatangkan kemarahan orang Patani lah. Kerajaan Thailand pun tak sangka yang benda tu dah kantoi dekat masyarakat Patani. Maka berlakulah demonstrasi besar-besaran yang start dekat Jabatan Kerajaan Pusat dekat Patani. Lepas tu, diorang pindah pergi Masjid Patani Darussalam atau sekarang dikenali sebagai Masjid Wilayah Patani. Demonstrasi tu dah jadi tragedi berdarah bila beberapa orang aktivis kena bom masa diorang tengah bagi ceramah dekat orang-orang Patani ni. Benda ni lah yang lagi menguatkan perjuangan Pulo untuk dapatkan kemerdekaan Patani daripada cengkaman Thailand. Balik pada cerita pasal Abdul Fattah, masa tahun 78-79 macam tu, ada orang Patani yang menetap dekat Eropah datang melawat orang Patani dekat Syria. Daripada penampilan dengan perbualan dengan anak Patani Eropah ni, Abdul Fattah ni dah start rasa tertarik nak berhijrah pergi Eropah. Jadi pada tahun 1980, lepas habis exam Thanawi, Abdul Fattah decide untuk berhenti belajar dan berhijrah pergi ke Jerman sebab dekat sana ada komuniti orang Patani yang besar. Tapi dah 3 kali beliau cuba masuk dekat Jerman tak dapat. Asyik kena hantar pergi Sweden je. Oleh sebab tu, Abdul Fattah ni pun decide nak stay je dekat Sweden pada 25 Disember 1980. Masa ni juga, Pulo dah tukar haluan daripada jadi sayap politik sekarang dah jadi organisasi ketenteraan. Untuk nak bagi korang mudah faham, mula-mula Pulo ni nak fight guna jalan politik. BRN dengan BIPP je yang nak berjuang guna jalan ketenteraan. Tapi disebabkan tengok tak ada perkembangan yang baik, Pulo decide nak buat tentera diorang sendiri yang dinamakan sebagai Kibas Putih. Kebanyakan tentera Kibas Putih ni dari kalangan anak muda Patani yang menetap dekat Mekah dan diorang ni dipimpin oleh alim ulama Patani untuk menentang penjajahan Thailand. Balik pada cerita Abdul Fattah tadi, beliau cuba mohon suaka politik untuk menetap dekat Sweden. Suaka politik ni satu keadaan bila mana kalau ada rakyat kena tindas dekat negara sendiri, diorang boleh minta perlindungan daripada negara lain yang berdaulat. Sayangnya permohonan Abdul Fattah ni ditolak. Jadi cara lain untuk dapatkan status penduduk tetap ialah kahwin dengan rakyat Sweden. Kalau ikutkan undang-undang Sweden, orang luar yang kahwin dengan orang tempatan atau penduduk tetap Sweden, orang tu layak dapat permit menetap dekat Sweden. Pendekkan cerita, Abdul Fattah pun dah jatuh cinta dengan seorang perempuan Finland yang kerja dekat Sweden pada tahun 1981. Lepas dah berapa lama berkawan, perempuan tu pun decide nak masuk Islam sebab nak kahwin dengan Abdul Fattah. Jadi bernikahlah diorang ni dekat satu masjid dekat Sweden, disaksikan beberapa orang sahabat Abdul Fattah. Lepas nikah, Abdul Fattah ni menetap dulu dekat rumah bini beliau dekat Stockholm. Tapi nak dapatkan permit dekat Sweden guna jalan kahwin ni taklah semudah yang disangka. Kalau ikut undang-undang Sweden, Abdul Fattah ni kena balik dulu dekat negara asal sebab masa tu ramai gila orang luar yang datang berhijrah pergi Sweden. Jadi kerajaan Sweden ni memang strict gila babi nak bagi status PR dekat orang luar yang kahwin dengan orang Sweden sebab dah banyak kes kahwin palsu semata-mata untuk dapatkan permit ni. Pada tahun 1982, Abdul Fattah balik ke Patani, tapi beliau banyak habiskan masa dekat Malaysia sebab ramai kawan Abdul Fattah masa belajar dekat Syria ni datang dari Malaysia. Tahun yang sama juga, Pulo jatuh mendadak sebab kerajaan Thailand bagi tekanan yang kau-kau punya dekat dia orang. Tentera Thailand attack Pulo ni dari semua sudut untuk tangkap semua anggota Pulo. Jadi ramailah pejuang Pulo ni lagi cari perlindungan dekat negara-negara jiran yang berdekatan. Dalam masa yang sama, kerajaan Libya setuju nak terima pejuang Pulo buat latihan ketenteraan dengan tentera Libya. Jadi, Pulo ni perlukan someone yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan bahasa Arab untuk jadi penterjemah diorang. Dan calon terbaik ialah Abdul Fattah. Abdul Fattah pun setuju untuk bertugas dengan pejuang-pejuang Pulo dekat Libya. Pejuang-pejuang Pulo ni dapatkan latihan ketenteraan dekat Libya selama 6 bulan. Di kesempatan ni juga, Abdul Fattah ambil peluang untuk jumpa bini beliau dekat Hamburg, Jerman. Diorang stay dekat rumah kawan diorang selama 4 bulan sebelum dua-dua ni kena balik negara masing-masing. Abdul Fattah tetap decide nak stay dekat Malaysia sebab beliau lagi selesa dekat sini. Bila dah balik Malaysia tu pula, Abdul Fattah dapat berita yang bini beliau dah mengandung dan diorang bakal dapat anak pertama. Inilah orang kata rezeki anak. Disebabkan kelahiran anak pertama diorang, benda tu dah mudahkan urusan Abdul Fattah untuk dapatkan permit dan balik semula ke Sweden selepas 5 tahun menunggu. 5 tahun, lama lah.
Bila dah balik Sweden tu, Abdul Fattah dapat pula offer untuk sambung belajar dekat Madinah. Tapi Abdul Fattah dah nekat nak stay dekat Sweden untuk jaga family baru beliau. Ini part yang paling menarik yang aku nak share dengan korang. Siapa je yang baru dapat PR dekat Sweden wajib untuk kuasai bahasa Sweden. Jadi kerajaan Sweden akan hantau semua pemegang PR pergi ke institut yang ditetapkan oleh kerajaan Sweden untuk belajar bahasa Sweden. Selain tu, kerajaan Sweden akan bantu imigran baru dekat Sweden ni untuk dapatkan kerja melalui kursus kemahiran. Jadi imigran baru ni akan dihantau untuk belajar bahasa dengan kemahiran selama setahun. Yang lagi best, selama setahun ni kerajaan Sweden akan bagi allowance dekat imigran baru supaya diorang ni boleh survive. Lepas dah setahun tu diorang kena keluar pergi cari kerja kan. So masa tu Abdul Fattah ni decide nak belajar dalam bidang pengurusan hotel dan restoran. Dah nak sama dah dengan kos yang aku belajar. Bezanya aku punya pengurusan hotel dan pelancongan. Lepas dah setahun, Abdul Fattah pun keluar cari kerja yang ngam dengan skill yang beliau dah belajar. Beliau dapat kerja dekat Karolinska Hospital Stockholm sebagai tukang masak yang sediakan makanan untuk pesakit hospital dan makan tengah hari untuk staf-staf hospital. Masa ni Abdul Fattah ni buat 3 kerja dalam masa 1 hari. Pagi-pagi buta beliau pergi hantar surat khabar dekat rumah-rumah customer yang dah order surat khabar. Lepas tu barulah beliau gerak pergi kerja dekat kantin hospital selama 8 jam. Belah malam pula beliau ambil upah cuci office. Masa ni aku cakap kau, Abdul Fattah ni akan buat je semua jenis kerja untuk kukuhkan ekonomi beliau yang membolehkan beliau jaga family baru beliau dan juga tolong family beliau dekat Patani. Nampak macam ni baru lelaki sejati yang bertanggungjawab. Lepas tahun dapat anak first, bini beliau beranak lagi anak kedua. Masa tu hidup Abdul Fattah ni memang dah okey. Tapi itulah, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan pula di tengah hari. Lepas dah bincang-bincang, dua-dua pun dah setuju nak berpisah dengan rela hati. Selepas 7 tahun diorang menikah, Abdul Fattah juga dapat tanggungjawab untuk jaga dan besarkan dua-dua anak lelaki beliau. Maka bermulalah kehidupan Abdul Fattah sebagai single father. Masa ni pula Abdul Fattah ni dah jadi chef dekat satu restoran Arab. Jadi dengan kerja, dengan nak jaga anak kecil lagi, benda ni buat hidup Abdul Fattah jadi struggle gila. So macam mana Abdul Fattah nak settlekan benda ni? Nanti aku akan ceritakan dalam bahagian yang seterusnya sebab aku dah penat. Walaupun ni ringkasan cerita, tapi bila aku dah bercerita ni, terasa panjang pula ringkasan buku ni kan. Anyway, kalau korang nak baca lagi detail pasal kehidupan dekat Syria, Sweden atau konflik yang berlaku dekat Patani, aku suggest korang baca buku ni. Sebab aku rasa buku ni banyak cerita benda baru yang mungkin korang pun tak tahu. Lagi-lagi pasal konflik perjuangan nak dapatkan kemerdekaan Patani yang jarang kita dengar. Media Thailand banyak cakap diorang ni sebagai organisasi peng-GANAS. Tapi nasib diorang ni sama je macam pejuang Palestin yang kena tindas dengan Israel. Kita banyak dengar kisah pejuang Islam dekat negara Arab. Tapi kita lupa sedara satu agama dan satu bangsa dengan kita pun tengah struggle berjuang nak dapatkan kebebasan diorang. Kita ni selalu kena suap dengan cerita daripada media Thailand. Buku ni pula cerita daripada perspektif atau sudut pandang anak jati Patani tu sendiri. Banyak juga benda yang aku baru tahu dan belajar bila dah baca buku ni. Kadang-kadang kalau kita nak tengok satu-satu isu dari sudut pandang yang lagi luas, kita kena baca juga sumber-sumber yang underground ni. Jangan baca yang mainstream je. Nanti aku akan letakkan link dekat description dengan pin komen kalau korang berminat nak beli buku ni. So, kalau korang ada pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dalam bentuk sumbangan, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku lebih awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni tak menarik now. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.